Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sahibul Fadilat Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, Puan-puan hajah, Tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, rahimani rahimallahu ta'ala jami'ah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menemukan kita pada malam ini untuk meneruskan muzakarah dan perbincangan kita dalam kitab Usulul Dakwah yang dikarang tulis oleh Syekh Abdul Qanim Zaidan rahimallahu ta'ala. Mudah-mudahan perbincangan dari penulisan para alim ulama ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan dan pedoman dalam kehidupan kita melaksanakan kewajipan-kewajipan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita pada minggu lalu kita masih lagi membicarakan tentang bagaimana hukum Islam itu dia lebih sempurna daripada hukum ciptaan manusia. Maka duk mana pun kita dalam membicarakan tentang hukum hakam, maka dia tidak dapat menandingi hukum hakam yang Allah turunkan kepada kita ini, kerana dia bersifat dengan sifat yang sempurna, tidak berbeza, dan dia sangat berbeza dengan hukum yang dicipta oleh manusia. Sebab itu yang lepas kita membicarakan tentang agama Islam sangat berbeza dengan hukum-hukum yang diperbuat oleh manusia itu, dan perbezaan itu yang nampak jelas dari dua sudut, iaitu yang pertama dari sudut hubungan hukum dengan etika, hubungan hukum dengan akhlak, dan juga yang kedua dari sudut bidang halal dan haram. Maka perbezaan hukum dan etika yang kita dah bincangkan pada minggu lepas, dia membuktikan kepada kita bahawa hukum-hukum ciptaan manusia ini, nama lain diterjemahkan dalam hukum-hukum positif, dia tidak sama dengan hukum-hukum yang Allah turunkan.
Hukum yang ciptaan manusia dia terpisah dengan hukum akhlak. Sedangkan hukum Islam ini, hukum yang Allah turunkan, dia beriringan dengan nilai akhlak ataupun etika. Sebab itu yang lepas saya sebutkan kepada tuan-tuan, ya, hukum ciptaan manusia ini dia tidak begitu mementingkan norma ataupun akhlak. Dia hukum berdasarkan hukum. Manusia fikir wajarlah ni hukum ni, hukum, contoh begitu. Dan dia terpisah antara akhlak dengan hukuman itu. Ini yang kita dah bincangkan pada pertemuan kita yang lepas. Malam ini kita sambung tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbezaan yang kedua, iaitu halal dan haram. Ke surat 68. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain amin. Dari segi halal dan haram, kadang-kadang sesuatu perbuatan kalau dipandang dari segi formalnya benar kerana telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun menurut pandangan agama, perbuatan itu dianggap haram kerana bertentangan dengan motif dan tujuan orang yang memperbuatnya. Sifat halal dan haram tetap ada pada setiap perbuatan, kendati pun hakim telah memutuskan sebaliknya. Seseorang menuduh orang lain ada mempunyai hutang kepadanya dan tuduhan itu diterima oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh orang yang menuntut. Namun hal itu di sisi Allah tetap haram. Dan orang yang melakukan perbuatan itu telah memperbuat suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sedang keputusan hakim tidak dapat menghapuskan sifat halal dan sifat haramnya sesuatu perbuatan. Kerana hakim memutuskan hanya berdasarkan sifat lahir perbuatan, sedang Allah mengetahui hakikat perbuatan itu. Kerana itu pahala dan dosa di akhirat berdasarkan hakikat perbuatan dan niat si pembuatnya. Panjang perbahasan tuan-tuan, tapi kita nak bicarakan tentang bagaimana manusia membuat sesuatu peraturan, membuat sesuatu undang-undang. Dia tidak sama dengan undang-undang dan peraturan yang Allah telah tetapkan kepada kita, termasuk dalam perkara halal dan haram. Manusia buat peraturan, buat hukum, itu yang tadi dia terpisah antara nilai akhlak dengan hukum itu, kan? Contoh kita, kalau kita dekat negara kita hari ini, kita buat hukum untuk menghalalkan penjualan arak, sedangkan hakikatnya arak itu haram di dalam Islam. Kan? Ini jelas ni. Jadi bagaimana nak menghalalkan arak? Buat lesen. Siapa ada lesen, halal jual arak. Begitu. Sedang hakikatnya arak itu tetap haram walaupun setitik. Dia tak sama, kan? Ini kalau tuan-tuan dah nampak ni beza halal dan haram ni. Kita baca pun dalam hadis Imam An-Nawawi pun kita baca al-halal mul bayyin wal haramul bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan kesamaran antara keduanya itu adalah mutasyabihat. Ini halal ke haram, itu yang tidak disebutkan dalam secara nyata dalil-dalil yang mengatakan itu haram, dalil-dalil yang mengatakan itu halal. Maka dia syubhat. Keadaan. Maka tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap perbuatan itu walaupun pihak berkuasa menghukumkan salah, boleh menghukumkan salah kepada seseorang dengan bukti-bukti yang didatakan, walaupun hakikatnya sebenarnya tidak begitu. Berapa ramai orang-orang yang lepas daripada hukuman sedang perbuatan yang dia buat itu haram.
perbuatan yang dia buat tu haram. Contoh ni, isu panas dalam negara kita hari ni kan, berapa puluh orang pegawai immigration tu yang kena tangkap SPRM tu sekarang kan, dan berapa puluh juta daripada rasuah yang dia dapat, yang selama ini dia bagi makan anak bini dia mungkin, saya tak contoh kan, mungkin kan, dengan cara kehidupannya, dengan kenderaannya, dengan duit 800,000 yang dirampas tunai itu kan, hasil daripada rasuah, maka perbuatan rasuah itu haram. Tengok bicara nanti, apabila dibawa ke mahkamah, perbicaraan peguam tu golek sana golek sini, pusing sana pusing sini, maka tidak didapati dia bersalah lepas. Contoh kan, maka hukum manusia, kadang-kadang hakim menghukumkan secara zahir. Kita tak salahkan hakim, dia jalankan hukum, jalankan kewajipan dia. Berdasarkan kepada pengamatan dia, bukti-bukti yang ada, didapati orang itu tidak bersalah. Sedang perbuatan dia mengambil rasuah itu tetap haram di sisi Islam, tetap haram di sisi Allah. Maka kalau dia terlepas hukuman di dunia ini dengan sebab kepetahan dan kepandaian berhujah, maka dia tidak akan dapat lepas hukuman dengan Allah di hari akhirat. Sebab manusia nanti di hari akhirat, kita semua kan, tidak akan berganjak kaki anak Adam ini setelah ditanya 4 perkara. Ditanya yang pertama tentang umurnya. Kamu hidup berapa tahun? Untuk apa kamu gunakan umur kamu di dunia ini? Kamu guna apa umur? Kemudian ditanya akan ilmu kita. Ilmu yang kamu ada, untuk apa kamu gunakan ilmu kamu? Dan Allah tanya tentang harta. Harta, dari mana kamu dapat? 2 soalan. Daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan? Harta lain. Harta daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan? Dapat halal, belanja haram. Dapat haram, belanja halal. Macam mana tu? Dapat halal, belanja haram. Tuan-tuan dapat rezeki kerja betul, kerja dapat halal, belanja haram, belanja beli nombor ekor kan, beli arak, minum kan, benda-benda gunakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka dapat halal, keluarnya haram. Ada pula dia jadi Robin Hood, dapat haram, merompak, mencuri, tapi derma pada orang. Kan, sedekah pada orang, bantu orang miskin kan, bagi orang pergi haji kan. Dapat duit daripada nombor ekor, bagi mak ayah pergi umrah. Contoh begitu. Dapatnya haram, belanjanya halal. Hakikat tetap dia haram, sumber dia begitu. Sebab itu dalam Islam ini dinyatakan dalam halal haram kitab. Saya rujuk kitab halal haram dalam Islam, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Banyak cerita halal haram, tajuk dia halal haram, buku dia tebal benda gini. Dalam itu secara ringkasnya membicarakan tentang halal haram dari sudut makan dan minum. Makan dan minum kita ini ada sumber daripada yang halal, dan boleh jadi daripada makanan itu boleh menjadi kepada hukumnya haram. Makan, minum. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Allah, wahai manusia, semua manusia yang Islam ke yang tak Islam, maka makanlah kamu di atas muka bumi ini perkara-perkara yang halal lagi baik. Halalan thayyiban, halal lagi baik. Yang halal itu banyak, yang haram itu sikit. Thayyiban, benda-benda baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana dia musuh yang utama bagi musuh kamu yang nyata. Maka dari sudut ini kita lihat saja Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita suruh makan benda-benda yang halal. Yang banyak
tumbuh kat muka bumi ni banyak benda yang halal. Tu tuan-tuan macam Allah SWT. Tapi ada benda yang halal, apabila dia buat jadikan seludup, dia jadi haram. Beras dekat Kelantan tu, sempadan Siam tu kan, golok-golok. Kan besar mana je. Saya rasa sungai tu lebih kurang macam kita je ni. Tak besar mana. Orang tu keluar masuk jabatan negara dia je kan. Tapi kan, dia seludup. Tiap hari ada hamba Allah tu bawa motor dengan bawa pasir. Kan? Dia bawa pasir. Polis tahan tengok cap pasir dia bawa kan. Rupanya dalam pasir tu ada beras. Berapa kaya dia lama sudur bawa pasir tu, depan, rupanya dalam pasir tu ada beras. Maka beras tu halal, ditanam kan, halal. Tapi apabila disudup, dijual balik, maka dia jadi barang haram sebab tak dapat lesen. Itu pada manusia. Hakikat dia halal. Itu keadaannya. Maka tuan-tuan macam Allah SWT, maka dari sudut makan minum saja, kita renung balik diri kita daripada awal sampai sekarang ni, berapa banyakkah yang halal, atau adakah juga yang masuk itu haram? Kan? Dari sudut makan minum saja, berapa banyak yang halal, berapa banyak yang adakah ada juga yang masuk ke dalam perut kita benda haram? Mungkin tidak. Bagi tuan-tuan yang beriman ni, yang datang masjid cuma sembahyang ni kan, yang tak hari bertaubat, mungkin tidak ada benda yang haram, tapi mungkin benda syubhat. Nabi SAW satu malam, Nabi tak boleh tidur. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tak boleh tidur? Kata Nabi, mungkin sebelum tidur tadi aku makan kurma. Sedangkan kurma kat rumah aku tadi tu banyak kurma yang orang beri sedekah. Aku takut makan kurma daripada sedekah orang. Nabi SAW tak boleh tidur, makan sebiji kurma je. Sebab Nabi terima hadiah, tak terima sedekah. Nabi kalau orang bagi hadiah, dia terima. Sedekah Nabi tak terima. Memang itu Nabi, keturunan dia semua tak dapat orang sedekah, tak ada. Jadi benda sebiji kurma saja Nabi SAW sampai tak boleh tidur. Sampai tak boleh tidur malam. Salman Al-Farisi, kita kenal Salman yang mencadangkan untuk menggali parit Handak, kan? Seorang wali Allah, kan? Beramal dengan amal-amal Islam, kan? Salman Al-Farisi ini dalam satu ketika dia nasihatkan kepada orang-orang di sekeliling dia kata, jangan jadikan hatimu sebagai keranjang keinginan hawa nafsu, dan jangan jadikan perut kamu sebagai barang-barang yang haram. Jangan jadikan perut kamu sebagai tempat barang-barang haram. Jangan jadikan perut kamu sebagai periuk barang haram. Ini dia bahasa dia, kan? Jangan jadikan hati kamu keranjang keinginan hawa nafsu. Bila hati kita ni dikuasai oleh hawa nafsu, kan? Maka kata Nabi SAW sebut, mungkin saya dah sebut hadis ni pada tuan-tuan, kan? Nabi sangat bimbang akhir zaman umat dia dilanda dengan al-hawa wa tulil amal, iaitu hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa immal hawa fayasuddu anil haqq. Siapa yang mengikut hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, dia akan menghalang diri dia daripada kebenaran. Ini yang susah ni, kan? Sebab itu sama Al-Farisi kata apa? Jangan jadikan hatimu keranjang keinginan hawa nafsu. Bila hati kita dikuasai hawa nafsu, kan? Ni berat, tuan-tuan. Ni berat. Ni yang mula dalam masyarakat kita ni. Orang bila hati dia dikuasai oleh hawa nafsu, maka hati dia akan menguasai raja. Bila dah ada hawa nafsu, kan, dia akan ikut je lah, beraja di mata, bersultan di hati. Ni bahaya kalau orang ikut hawa nafsu dia. Mula tak senang hati kat orang, dia hasad dengki di hati dan sebagainya. Ini bahaya hati.
Sebab itu dalam bab halal haram ini, keseluruhannya dalam kitab ini juga menceritakan tentang bagaimana perlunya halal haram ini yang menilai itu iman yang berada di hati. Duit not RM50. Tuan-tuan, kaya ke miskin ke, tidak tertulis dalam duit simpanan kita itu RM50 ni halal, RM50 ni haram. Tak ada kan. Not RM50 je, gambar sultan lama kita dulu. Itu. Tetapi siapa yang menentukan duit itu halal ke haram? Kita lah. Kita tahu duit ni halal ke haram. Kalau duit daripada contoh rasuah ada tadi kan, kita tahu itu kita ambil rasuah. Duit itu halal pada asalnya. Tetapi perbuatan kita itu menyebabkan duit itu haram. Haram itu iman yang meletakkan dia. Haram ni tak boleh buat, haram ni tak boleh ambil, haram ni tak boleh makan, haram ni. Yang menetapkan itu adalah iman yang ada dalam hati. Tapi kalau hati kita ni dipenuhi dengan hawa nafsu, tuan-tuan kan, ini rasuah bukan baru dekat Malaysia ni. Zaman saya ada siap dadah dulu, dadah bawa masuk daripada pintu utama kita dekat Bukit Kayu Hitam ni. Masuk daripada KLA, masuk lalu pintu BBIP, dadah masuk kan. Siapa yang membenarkan dia masuk? Adakah orang tak tahu itu dia bawa dadah? Tahu. Tapi sebab dah hati diselubungi dengan hawa nafsu kan. Hati diselubungi dengan hawa nafsu. Gaji sebulan macam kita ni 2-3 ribu kan, dia boleh dapat 30-40 ribu sebulan kan. Hanya melepaskan dadah masuk daripada Bukit Kayu Hitam tu 2 kali dia sebulan. 2 kali dia sebulan. Sebab dia shift kan, tukar. Rupanya siap shift pun dapat habuan melepaskan. Yang nilai dadah itu 4.5 juta, nilai dadah itu 2.5 juta, nilai dadah itu 3.5 juta kan. 2 kali sebulan lepas dia boleh dapat pendapatan 30-40 ribu sebulan. Sekali ambil sedap lah. Yang haram dia sedap. Sekali ambil sedap lah kata dia kan. Boleh guna tu, boleh guna ni, apa semua. Maka bila terjebak dengan keinginan hawa nafsu, maka rosaklah segala perbuatan-perbuatan kita. Kita tak akan mengenal antara yang hak dan yang batil. Ini punca halal dan haram. Tuan-tuan, selesai. Kita tak boleh panjang. Halal haram ini juga dari sudut bukan sekadar daripada makanan dan minuman, tetapi juga dari sudut harta dan pendapatan. Harta kita dan pendapatan kita. Halal ke haram? Ada orang dia buat klaim tipu. Klaim tipu. Patutnya perjalanan dia itu contohnya barulah 200 km, dia klaim 250 km. Ni dulu sekarang ni susah sikit nak tipu. Sebab sekarang ni dah ada Waze dah kan. Ni tengok Waze lain ni klaim lain ni. Tu. Sekarang dulu Allahu Akbar. Tu contoh begitu. Maka pendapatan dia bercampur. Yang dia kerja betul, masuk gaji yang sama dalam akaun dia, yang dia claim itu benda yang ada tipu, pembohongan, maka yang masuk itu adalah haram. Itu yang kita renung balik daripada pendapatan dan harta yang kita dapat. Kadang-kadang kita bagi makan minum pada isteri dan anak-anak kita renung balik daripada awal sampai sekarang ni, ada ke yang masuk dalam perut kita ini dan perut anak-anak kita ini perkara yang syubhah ataupun perkara haram, waliyazubillah. Itu bab harta dan pendapatan. Halal haram juga termasuk dalam perkara pakaian. Pakaian yang kita pakai. Kalau kita pakai ini pakaian yang daripada pembelanjaan harta kita yang halal dan kita gunakan untuk menutup aurat, maka dia halal. Kalau pakaian itu daripada sumber pendapatan yang halal, tetapi kita membiarkan isteri kita membeli pakaian dengan pakaian yang tidak menutup aurat, maka pendapatan yang halal tadi digunakan untuk perkara yang haram. Sebab itu saya sebut selalu tuan-tuan, ini masalah masyarakat kita. Suami kerja, isteri kerja.
Isteri bekerja itu tujuan asalnya adalah untuk membantu suami dalam kehidupan berkeluarga. Asalnya bukan sebab sertifikat yang ada pada isteri. Saya ada ijazah, saya ada master, saya ada PhD, takkan saya dah duduk kat dapur. Saya ada ijazah, orang panggil saya doktor, kan? Maka saya layak bekerja. Dia bekerja dengan kelayakan dia, bukan dengan izin suami. Kalau dia berkahwin, dia mesti dapat izin suami. Kalau dia dah kerja sebelum dia berkahwin, akad nikah aja, abang izinkan tak saya bekerja untuk bantu abang, bantu rumah tangga kita. Itu asalnya, kan? Tapi sekarang ni sebaliknya, orang perempuan bekerja sebab memang dia perempuan berkerjaya. Wah, sekarang ni zaman kita sekarang, perempuan berkerjaya dengan sebab kelayakan dia, dengan ijazah dia, dengan apa dan sebagainya. Dari sudut tu betul, memang dia layak. Tapi dari sudut dia berkeluarga, dia kena minta izin dulu dengan suami untuk dia bekerja. Maka pendapatan yang halal bagi isteri itu, suami wajib tahu ke mana dia belanjakan. Suami wajib tahu ke mana isteri belanjakan pendapatan itu, pendapatan isteri itu. Memang suami tu boleh ambil, kan? Kalau isteri nak belanja suami, tak ada masalah. Bang, jom malam ni saya belanja abang makan. Alhamdulillah, kan? Itu tak ada masalah. Tapi suami wajib tahu ke mana dia belanja. Sebab kan, kita tak nak isteri belanja barang-barang makeup dia, barang-barang alat solek, barang-barang wangian daripada badan dia, sehingga dia keluar rumah, setiap langkah dia dilaknat oleh malaikat. Kita tak nak macam tu. Suami pun biar izin isteri keluar dengan pakaian fashionnya yang membentukkan tubuh badan dia, kan, yang tak menutup auratnya, yang bau wanginya, ya Allah, kan, yang solidkan dia, tabarusnya yang melampau keluar. Maka dia gunakan perbelanjaan dia kepada perkara yang haram, maka suami dia berdosa bagi suami. Apa ramai hari ni kita tengok orang perempuan yang berkerjaya, dia keluar, kan, sisihkan kita, ya Allah, bau dia, kan. Biar bau busuk tak apa, jangan bau wangi yang menarik perhatian lelaki. Sebab itu hati-hati, jangan orang perempuan kerja betul ni, Kak, akak kerja ni bagus dah, cuma jaga je dari sudut perkara-perkara yang Allah larang. Jaga itu saja. Kalau dia boleh jaga itu, alhamdulillah. Ni tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian pun ada halal, Allah haram. Nampak Islam menyusun kehidupan manusia itu sangat sempurna. Bukan sekadar pakaian, perniagaan. Siapa ada ahli bisnes kita ni, kan, yang menjeburkan diri dalam perniagaan, yang perniagaan itu rezeki dia 9/10, maka Allah Taala sebut dah, kan, innal bai'a perniagaan itu halal, wa haramur riba. Innamal bai'a, Allah SWT Muhammad, ayat Quran tu, kan. Berniaga itu halal, dan Allah mengharam, wa haramur riba, dan Allah mengharamkan riba. Maka dalam perniagaan pun ada halal haram. Walaupun sekadar menjual nasi lemak kat tepi jalan, kan, ada jual nasi lemak kat tepi jalan, dia juga ada halal dan haramnya. Selesai. Ada juga yang halal haram dari sudut pendidikan. Kita belajar, ni tuan-tuan belajar agama halal. Ada juga orang belajar perkara haram. Dia belajar macam mana nak nyihir orang, dia belajar macam mana nak santau orang, dia belajar ilmu-ilmu hitam, kan. Maka ilmu juga, tapi ilmu tu haram, bukan halal. Begitu juga dengan kekeluargaan. Bagaimana Islam mendidik kita ini, dan dalam berkeluarga pun ada yang halal, ada yang haram, kan. Menggauli isteri itu halal, tapi saat menggauli isteri dalam keadaan dia haid, jadi haram. Menggauli isteri itu halal di depan, kalau ikut jalan belakang jadi haram. Islam aturkan dah cara baik. Bagaimana dalam berkeluarga pun ada halal dan haram. Hari ni, kan, saya dapat tahu banyak report dekat balai polis hari ini tentang sumbang mahram. Antara kes tertinggi sumbang mahram. Maka sumbang mahram tu
Agak-agak tuan-tuan siapa? Mestilah ahli keluarga, sumbang mahram kan. Bapa dengan anak, anak dengan mak, abang dengan adik, adik-beradik dan sebagainya, sepupu, sepepat yang duduk dalam satu rumah itu, berlakulah sumbang mahram. Allah menghalalkan perhubungan. Tetapi apabila berlaku sumbang mahram jadi haram. Tak boleh adik-beradik, tak boleh anak dengan bapa, tak boleh dan sebagainya. Ini ada peraturan dalam berkeluarga itu, zuriat keturunan kita itu ada halal dan haram. Ini kita kena hati-hati dalam masyarakat kita, keliling kita hari ini. Kalau tuan-tuan dapat tahu sejarah dia dulu, kan, anak tu lahir adalah anak tak sataraf, anak zina. Ya, tiba-tiba hari ini dia dah tua dah, anak tu kahwin, dia mewalikan anak itu. Kan? Maka kita yang tahu, wajib bagi kita buat report. Kalau tidak, nanti keturunan dia semua keturunan zina. Anak tu tak salah, mungkin dia tak tahu. Kan? Tapi bapak dia tahu, kerana malu dengan masyarakat, nikahkan jugalah jadi wali. Saya ada berbual dengan beberapa orang, kita punya penolong penikah, orang nikah kita, tuan-tuan Allah SWT, ada kes-kes tu berlaku. Waliyazubillah. Maka kalau kita tahu dalam masyarakat kita macam itu, kita wajib cegah. Maknanya lantak dia lah. Tak. Kalau kita lantaklah dia dengan kita sekali berdosa. Hati-hati dalam perkara kekeluargaan. Begitu juga Islam mengaturkan halal haram ini dari sudut kekuasaan, politik dan siasat. Ada halal, ada haram. Kalau dia dah ambil kekuasaan itu daripada menindas orang lain, memfitnah orang lain, maka dengan sebab dia fitnah orang lain dia dapat kuasa, maka kekuasaan yang dapat itu daripada jalan yang haram. Waliyazubillah. Ini semua tuan-tuan kita kena jaga. Ada satu benda yang mungkin kita tak perasan, yang ada halal haram, yang mungkin dapat saya sentuh sikit daripada perkara banyak dalam kitab halal haram dalam Islam daripada surah Al-Qadhawi itu, iaitu percakapan. Percakapan kita ni ada halal, percakapan kita ada haram. Halal apabila kita beri nasihat pada orang, kita cakap benda yang benar, kita cakap benda yang betul, halal. Tetapi apabila kita cakap benda-benda yang berunsur fitnah, benda-benda yang berunsur mengumpat, benda-benda yang caci maki dan sebagainya keluar daripada mulut kita, maka keluar daripada perkata-kata mulut itu perkara-perkara, jadi dia perkara haram. Kalau kita jadi saksi, kita menipu ke atas saksi untuk melepaskan orang yang lantik kita di saksi itu, maka kita memberi saksi-saksi yang batil, maka kita bercakap itu, cakap kita jadi hukum di ketika itu hukum haram. Ini pun Islam ambil kira antara halal dan haram. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Kata Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya'ti 'alan nas zamanun, akan sampai satu masa di kalangan manusia ini, satu zaman ke satu masa ke sama, kan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan sampai satu ketika nanti zaman ataupun masa di kalangan manusia, la yubali al-mar'u ma akhadha minhu, dia tak kisah apa yang ada pada dia itu, sama ada aminal halal atau minal haram, sama ada benda itu halal ataupun haram. Nabi sebut ni hadis sahih, akan sampai satu umat masa, satu zaman yang mana manusia dia tak kisah dah yang dia dapat itu halal ke haram, yang penting dapat. Macam orang bukan Islam berniaga sekarang lah, dia tak kisah halal haram apa semua, yang penting dia untung. Yang penting dia untung. Tidak begitu, kan? Islam tidak begitu. Tapi Nabi sebut dah, akhir zaman nanti di kalangan umat aku, akhir zaman sampai satu masa manusia tak kisah halal haram. Apa semua yang ada sebut, yang saya sebutkan tadi tu, makan minum dia tak kisah halal haram, harta pendapatan dia dapat tak kisah halal haram, pakaian dia, fashion pakaian apa semua dia dapat tak kisah halal haram, perniagaan dia tak kisah halal haram, pendidikan dia tak kisah halal haram, kan, politik dan kekuasaan pun tak kisah halal haram, kekeluargaan dia, zurat keturunan pun tak kisah halal haram, percakapan dia semua tak kisah halal haram, kan. Ini sudah sampai zaman ini, zaman kita.
Kan? Ya'ti 'alan nasi zamanun ini ni zaman kita sekarang. Tuan-tuan yang duduk kat masjid ni yang istiqamah sembahyang ni berapa orang nak bandingkan dengan karya masjid Selamat ni tuan-tuan. Cuba buat kajian nanti kan. Masjid karya kita ni kalau ikut sebenar karya kita berapa ramai? Ada data tu? Tak ada kan? Minta dengan pejabat Ghazi. Agak-agak karya kita ni semua penduduk-penduduk ni yang sepatut menjadi karya Masjid Jami' Bandar Selamat ini berapa ramai? Yang sepatutnya. Yang datang tiap waktu tu berapa ramai? Maka kita akan nisbah 0.00001 ke ataupun 0.5% ke ataupun 1.5% ke ataupun mungkin 9.5% daripada keseluruh penduduk yang datang masjid. Kan? Bermakna yang nanti kalau yang katalah yang duduk kat karya kita ni tuan-tuan, katakanlah ada 2,000 orang dewasa. Katakanlah, ada tak ada? Ada kot. Ni saya anggap je lah. Ada lebih kurang 2,000. Lebih kurang katakanlah ada 2,000. Berapa orang yang datang masjid ni? Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang familiar ni lah muka tuan-tuan ni lah semua kan. Mudah-mudahan muka ni besok kita jumpa kat syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kan? Beramai daripada kapasiti karya Masjid Jami' Bandar Selamat ni yang datang masjid. Tentu kalau 2,000 orang yang datang ni, saya kata tak tahulah 0.00 berapa peratus kan yang datang. Bermakna kita bimbang yang tak dengar majlis ilmu ini kan, walaupun dia berpendidikan, tapi apabila halal haram ini tidak menjadi pemisah dalam iman dia, kita bimbang hadis Nabi yang berkata ya'ti alan nasi zamanun ini betul-betul dalam situasi zaman kita pada hari ini. Manusia tak kisah benda halal dan haram, pakai belasah semacam saja. Ini hati-hati kan. Saya nasihatkan diri saya sendiri yang hidup apa dan sebagainya ini tuan-tuan kan. Maka kita kena hati-hati terhadap perkara-perkara yang halal dan haram dalam kehidupan kita. Mata kita yang memandang, mulut kita yang bercakap, hidung kita yang mengidu, telinga kita yang mendengar, kemaluan kita yang Allah bagi nikmat, semua ni ada halal dan haram. Semua dia ada halal haram. Pendek kata, bangun dia pagi kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur itu kan, sudah ada halal haram. Sudah ada. Tiba-tiba bangun pagi buka handphone tengok benda maksiat, haram lah. Mata pandang selik mata tengok benda haram. Contoh, ni tak berlaku lah pada tuan-tuan kan. Tapi kalau kita buka tengok bagi-bagi punya lonceng tu apa? Baca Quran dulu. Terus baca Quran. Hebatlah tu. Hebatlah tu kan. Selit-selit mata je bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Lupa macam malam tadi tak baca suratul muluk kan. Lepas subuh bangun pagi tu baru baca muluk. Alhamdulillah, itu iman orang baik tu nama dia kan. Dia qadha balik suratul muluk, dia tertinggal malam. Contoh begitu. Ini kita tak. Ini soal semuluk je tuan-tuan. Ada satu tempat saya kuliah. Ni saya share je lah. Ada masa lagi. Bilal. Orang baca suratul muluk kan, dia pun keluar. Jadi tu kawan dia tegur. Orang baca suratul muluk ni mu keluar ni buat apa? Kan. Bagilah orang yang pandai baca suratul muluk ni bacalah. Kita ni nak baca pun mengangkat baliklah kata dia. Dia bacalah dia macam itu. Kita ni yang baca angkat-angkat ni, kita balik lah kan. Saya dengar, saya kata kan, kalau kita sekalipun kita tak boleh baca Quran, saya kata duduklah dengar orang baca Quran. Kalau sekalipun tuan-tuan tak boleh nak baca Quran, peluklah Quran itu setiap malam sebelum tidur. Peluk je kan. Sebab apa? Kita tengok 3 benda, kita tengok dapat pahala. Tengok Quran, tengok ayat ibu, tengok Kaabah. 3 Quran tengok dia dapat pahala. Maka kalau betul-betul lah, kalau kita ni memanglah buta kayu tak boleh baca Quran kan, dan tak boleh baca tak boleh? Tak boleh lah, tak boleh kan? Tak boleh baca? Tak boleh. Baik mati je lah kan. Macam tu. Kalaupun tahap macam tu sekalipun, orang baca suatu muluk duduk dengar. Mudah-mudahan kita dapat syafaat bukan sebab imam yang baca, tapi dengan sebab suratul muluk itu.
Kita dengar kan, dengar untung-untung sebelum mati apalah ayat pertama, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tu. Untung-untung sebelum mati, walaupun kita buta huruf tapi dengar tiap-tiap malam, dengar duduk. Itu saya nasihatkan diri saya dengan tuan-tuan. Kalau kita tidak ada apa-apa halangan yang menyebabkan kita terpaksa keluar daripada masjid, duduklah seketika dalam masa 10 minit untuk dengar orang baca suatu muluk. Kalau kita tak boleh baca, kalau kita boleh baca, ikutlah pelan-pelan. Nanti lama-lama jadi lajulah bacanya. Begitukah keadaannya. Itu saya nasihatkan pakcik tu. Saya kata, mengangkat-angkat pun pakcik kesian. Orang baca suatu mulut semua duduk, pakcik dia mengangkat. Saya macam ni ustaz. Duduk, saya kata, ambil barakah daripada Al-Quran itu, saya kata kan. Ya, tiba-tiba tadi saya nasihatkan, Ngangguk alhamdulillah. Nanti bulan depan saya nak tengok ada tak. Kan? Duduk baca, kata bukan senang ni nak istiqamah baca suatu mulut lepas main isyak. Jangan tentu senang je. Kata buntut semua gatal punggung semua. Lepas habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau boleh semua nak balik Melaka kan. Contoh. Tapi kita beriman pada Allah kan. Beriman. Memang suratul muluk itu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, saya sebut ulang balik. Memang salah satu surah yang melepaskan kita daripada azab kubur. Jangan main-main lah. Kecuali tuan-tuan memang orang yang baca suatu muluk sebelum tidur. Saya tak baca kat masjid ustaz, sebab saya memang baca suatu muluk sebelum tidur, kata dia. Memang tiap-tiap malam sebelum tidur, memang saya wajib kali saya baca surah. Itu terpulang lah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan macam saya, balik-balik malam kan, ni tak balik terus rumah ni kan, sampai rumah pukul 11 sampai setengah kan, letak kepala kan, terus hanyut, sempat baca doa je, tak payah. Baiklah, kita tamatkan insya-Allah. Selesai tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan sambung lagi akan datang dalam surat nombor 9 itu. Agama Islam adalah agama yang universal, agama yang berperingkat menyeluruh antarabangsa. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini ialah sifat Islam itu ialah agama. Sifat Islam itu Allah Ta'ala datang kepada kita sangat sempurna dari sudut hukum halal haramnya dan hukum dengan akhlaknya. Semua itu adalah memberikan kepada kita keistimewaan kita sebagai umat Islam untuk istiqamah, yakin dan percaya Islam itu adalah the way of life. Islam itu adalah agama yang terbaik untuk kita anuti sampai akhir hayat. Yang baik kepada Allah dan lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sama-sama kita tutup dengan baca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.